Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. InsyaAllah pada malam ni bersama saya untuk sesi akademik kartun ke arah kebebasan kewangan. Dengar ke suara saya? Kalau dengar boleh komen kat bahagian chat. Ya. Okey. Alright, thank you. Okay, so untuk malam ni saya perkenalkan diri dululah. Okay, nama saya Hazi Marzuki. Okay, saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Okay, tapi saya menetap di kampung saya di Pasir Mas, Kelantan. Sekarang ni saya bekerja dekat Puchong, Selangor. So kalau kampung saya, kalau balik kampung, saya akan balik uh, ke Kelantan lah. So sekarang ni dekat bekerja dekat Puchong, Selangor. So kalau pada siapa yang belum kenal saya lagi, saya masih lagi bekerja. Okay, saya bekerja sebagai arkitek di Subang. And then apa yang saya buat malam ni adalah boleh dikatakan saya punya part time lah. Jadi insyaAllah malam ni saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita capai ke arah kebebasan kewangan, dan pada masa yang sama saya nak kongsi apa bisnes yang boleh bertahan dalam jangka masa panjang. Okay? Alright, so sekarang ni mungkin di kalangan kita tak pasti nak buat bisnes apa. Okay, di zaman pandemik ni banyak benda yang dah berlaku dekat negara kita. Okay, dan ramai yang affected dari segi kewangan, nak tambah pendapatan. Jadi mencari-cari bisnes apa yang nak buat ataupun part time apa yang kita nak buat. Okay, kalau kita nak buat bisnes pula, kita kadang-kadang kita terfikir modal dia macam mana, besar tak modal yang kita nak buat tu. Kalau modal dah besar, dari segi bila kita dah start buat bisnes, adakah nak kena simpan stok barang ataupun maintenance bisnes tu macam mana. So kita banyak benda yang kita uh, berfikir tentang apa yang kita nak buat. Kalau boleh kita nak buat satu benda yang senang, kalau boleh kita nak buat satu benda yang modal tu kecil. Dari segi risiko itu dah yang paling kita menyebabkan kita nak start tak start sampai ke sudah, sebab kita fikir dari segi risiko tu. Kita nak buat bisnes, kita nak buat satu perniagaan, kita nak tambah pendapatan, kita nak buat part time, tapi dari segi risiko tu kita risau. Kita dah keluar modal, tiba-tiba modal hangus. Kita dah keluar modal, tiba-tiba kita benda tu tiba-tiba hilang. Jadi kita dah keluar modal, tiba-tiba kita tak mampu nak buat benda tu. Sebab banyak benda yang jadi halangan untuk kita. Sebab kita terlalu banyak fikir, kita terlalu banyak risau tentang apa. Sebab kita dah banyak benda yang berlaku dekat kita, dekat negara kita daripada 2020 sampai sekarang. Banyak benda yang dah berlaku, banyak benda yang ramai yang dah terkesan sebenarnya. Jadi kalau boleh kita nak buat satu bisnes yang kurang risiko. Okay, mungkin ada yang tak tahu nak start daripada mana, nak mula daripada mana bisnes ni. Jadi insyaAllah malam ni saya akan kongsikan apa yang saya buat sebagai part time saya. Walaupun saya masih bekerja, tapi saya buat benda ni sebagai part time saya. Dan yang menariknya, part time yang saya buat ni adalah satu part time yang income tu lebih besar daripada gaji hakiki saya sendiri sebagai seorang arkitek tadi. So insyaAllah malam ni saya akan kongsi. Sebelum tu, saya nak kongsikan ada 3 jenis income yang kita perlu tahu. Okay, first kali adalah active income. Okay, active income ni adalah income yang kita akan dapat waktu kita, biasanya kebiasaan waktu kita bekerja lah, biasanya dari pukul 9 sampailah pukul 6. Mungkin lebih, mungkin ada yang lebih. Biasanya kerja office hour lah, sama ada kerja office hour, kerja kilang ke, kerja kedai makan ke, itu semua active income lah. Maksudnya kita buat kerja, kita akan dapat bila kita buat kerja tu. Kalau kita berhenti kerja, maka kita tak dapatlah income ataupun gaji tu. Contoh kalau kita buka kedai sekalipun. Okay, kita buka kedai,
kedai nasi lemak contoh. Kalau kita jual hari tu, maka kita akan dapatlah pendapat gaji hari tu ataupun pendapatan hari tu. Kalau kita tak buka kedai, maka kita tak dapatlah income. Jadi itu active income. Sama macam saya juga. Sama macam saya sendiri juga. Saya bekerja makan gaji. Okey. Okey. So bila contoh kalau contoh saya berhenti kerja, maka bos saya tak bagilah gaji tu. Itu active income. Maksudnya kita kena buat baru kita akan dapat. Okay, so nak kena faham jenis income yang pertama. Okay, jenis income yang kedua adalah hasil income. Jadi income ni adalah income yang biasanya kita akan buat di luar waktu kita buat active income. Okay, hasil income ni adalah income yang biasanya mungkin dalam lepas waktu kerja kita akan buat pukul 7 sampai pukul 11. Kita ada yang sanggup gadaikan waktu tidur untuk buat hasil income. Okay, hasil income ni satu benda yang dia struggle lah untuk dapat income tambahan. Contohnya buat GrabFood. Contohnya kalau dia jual barang, selepas waktu office hour dia pergi menjual lagi. So itu hasil income lah. Dia buat satu pendapatan selepas daripada waktu active income tadi, dan dia hasil untuk dapatkan income tu. Sebab tu dia panggil hasil income. Dan yang seterusnya adalah income yang ketiga adalah passive income. Ini yang menarik sebenarnya. Passive income ni adalah income yang kita akan dapat walaupun kita duduk diam. Passive income ni adalah income yang kita akan dapat walaupun kita dah tak buat apa-apa sekalipun. Saya bagi contoh mudah. Contoh kalau kita ada rumah sewa. Kita ada rumah sewa. Itu adalah contoh passive income. Kita sewakan rumah kita pada orang lain, orang sewa, penyewa. Jadi penyewa bayar setiap bulan kepada kita. Contohlah dia bayar 500 setiap bulan. So itu adalah passive income. Contoh lain, kalau contoh dia ada ASB ataupun tabung haji, dia simpan dekat situ, maka dia akan dapat dividen. Itu adalah salah satu contoh passive income untuk senang faham lah. Jadi ada 3 jenis income yang kita perlu tahu sebelum kita buat satu-satu bisnes tu. Kita kena kenal pasti dulu sama ada bisnes tu adalah bisnes yang ataupun company tu dia bagi kita income yang jenis yang mana satu, active income ke, hasil income ke, ataupun passive income. So kita nak kena tahulah benda tu. Okay, so next. Jadi kriteria yang kita kena tahu dalam kita nak pilih bisnes jangka masa panjang, ada 3 kriteria yang saya nak share pada hari ini. Okay, iaitu kriteria PPI. Apa maksud dengan kriteria PPI ni adalah satu kriteria ataupun ciri-ciri yang kita dalam kita nak pilih bisnes yang boleh bertahan lama. Kita kalau boleh kita nak cari bisnes tu, kita tak naklah kita cari bisnes yang kita tak pasti sejauh mana company tu boleh bagi dekat kita. Sejauh mana company tu boleh bertahan. Jadi kalau boleh kita tak naklah bila kita buat satu bisnes tu, kita tak nak bila kita dah dah sampai satu tahap kita dah usaha sungguh-sungguh, tiba-tiba company tutup. Jadi kita nak satu bisnes ataupun satu part time yang kita buat, kalau boleh kita nak satu company yang kukuh lah. Kita nak satu company yang kukuh yang boleh bertahan jangka masa panjang. Jadi sebelum kita nak kenal pasti syarikat apa yang boleh bagi kita offer yang macam ni, kita kena tahu 3 ciri ni. Okay, ciri yang pertama adalah produk. Okay, iaitu P yang pertama lah, produk. Jadi dalam kita nak memilih bisnes, dia berkait rapat dengan produk yang company itu sediakan. Ataupun kita nak cari satu part time, kita kena tahu produk apa yang kita kena jual. Sebaiknya pilihlah produk yang menyediakan produk keperluan. Okay, sebab bagi saya kriteria ni sangat penting. Sebab bila kita pilih satu company yang memberi produk, menyediakan kita satu produk keperluan, maka dengan itu kita sendiri pun akan guna. Dan bila kita dah selesa guna, barulah kita selesa nak menjual. Okay, kita sendiri yang guna. Sebab tu penting produk, iaitu produk keperluan. Okay, jadi kalau contoh kita nak jual satu produk yang kita sendiri tak guna produk tu, jadi itu jadi satu benda yang sukar untuk kita buat bisnes tu ataupun kita nak buat part time tu. Okay, dan yang seterusnya adalah kriteria yang kedua adalah P yang passive income. Okay, P yang kedua. Ini adalah ciri yang saya utamakan lah dalam nak mencari satu-satu bisnes. Okay, bisnes yang kita buat tu adalah satu yang boleh bagi kita pendapatan
pasif. Pendapatan pasif ni pendapatan yang berterusan, macam saya beritahu tadi lah. Satu pendapatan yang kita akan dapat walaupun kita dah berhenti buat sekalipun, income tu tetap akan masuk setiap bulan. Jadi kalau boleh, kalau kita nak cari satu bisnes, satu company yang menawarkan bisnes, ataupun satu company yang menawarkan kita untuk buat sebagai part time kita, carilah satu company yang boleh bagi kita pendapatan pasif, pendapatan yang kita akan dapat berterusan walaupun kita dah berhenti buat, income tu masuk setiap bulan. Itu yang kita kena cari. Ini yang ramai yang tak ambil cakna tentang benda ni, sebab betapa pentingnya passive income. Okay? Dan yang seterusnya adalah kriteria yang terakhir adalah I tadi. I adalah inherit. Inherit ni maksudnya kriteria yang unik, namun tak banyak company yang tawarkan benda ni, iaitu income yang kita dapat tu boleh diwariskan. Inherit ni maksudnya diwariskan lah. Jadi maksudnya dengan ciri-ciri ni, usaha kita tidak akan disia-siakan. Maksudnya walaupun kita dah buat sampai satu tahap kita dah ada income, katakanlah kita dah ada income 5,000 dalam bila kita dah usaha, kita dah buat benda tu, kita dah dapat income 5,000. Walaupun kita dah meninggal dunia, kita dah meninggal dunia, 5,000 tu tetap akan masuk setiap bulan ke dalam akaun anak kita ataupun ke dalam akaun isteri kita, waris kita lah. Jadi itu benda yang menarik yang pada saya tak ramai yang cakna tentang benda ni. 3 ciri kalau kita nak pilih bisnes jangka masa panjang. Bukan setakat dia mampu untuk sustain untuk diri kita sendiri je dalam masa panjang, tetapi bila kita dah meninggal, dia still lagi boleh sustain untuk family kita nanti. So ini 3 ciri yang saya cari, dalam nak memilih satu bisnes yang boleh bertahan jangka masa panjang. Ini 3 ciri penting yang kita perlu kena pasti sebelum kita buat satu-satu bisnes tu. Okay? Jadi saya bagi contoh. Kalau kita ada satu, macam saya beritahu tadi, kita ada satu property, kita ada rumah yang boleh disewakan. Jadi rumah tu adalah satu kalau orang penyewa menyewa rumah tu, setiap bulan penyewa bayar pada kita, itu adalah passive income. Manakala bila contoh si ayah yang memiliki rumah tu meninggal, dia boleh wariskan rumah tu pada anak dia. Jadi setiap bulan anak dia akan dapat duit daripada penyewa tadi setiap bulan. Itu dia akan termasuk ciri yang ketiga tadi, iaitu inherit. Tetapi dari segi produk pun sama juga. Dia adalah produk keperluan. Jadi rumah tu adalah satu rumah sewa ni ataupun dalam property, dia melengkapi 3 kriteria ini. Tetapi tak semua orang mampu sebab dari segi modal dia tinggi. Kita nak beli, takkanlah semua kita tak mampu nak beli rumah sebiji untuk kita sewakan. Tak semua orang mampu. Jadi dia terkeluar daripada ciri-ciri 3 ciri ni. Sebab dia tak semua orang mampu. So malam ni saya nak kongsi ada satu platform di mana saya sendiri guna pakai dan saya dah dapat hasil walaupun saya tak ada pengalaman dalam berniaga, tetapi saya mampu untuk dapat pendapatan 20,000 sebulan. Itu yang saya beritahu tadi. Walaupun saya bekerja, saya bekerja sebagai seorang arkitek, tapi bila saya buat part time ni sebagai part time saya, pendapatan yang saya dapat dekat sini adalah jauh lebih tinggi daripada pendapatan saya pada kerja hakiki saya sebagai arkitek tadi. Itu yang saya nak kongsi malam ni. So platform apa yang saya guna, bisnes apa yang saya buat, itu yang saya akan kongsi pada malam ni. Dan mungkin ramai masih tertanya-tanya lagi, bisnes apa yang saya buat. So insyaAllah saya akan kongsikan. Itu adalah platform ToneWow. Jadi mungkin ada yang dah tahu tentang platform ni dan mungkin ada yang pertama kali dengar juga. Jadi ToneWow ni sebenarnya saya dah dengar tentang ToneWow ni pada 2016 lagi. Pada 2016 lagi. Tapi saya tak ambil, waktu tu saya tak ambil kisah lagi tentang ToneWow sebab saya rasa benda tu tak penting pada waktu tu. Tetapi bila saya dah start bekerja, walaupun saya dah start bekerja dalam bidang profesional sekalipun, tetapi saya tahu sampai satu tahap bila saya dah meninggal dunia, income yang saya dapat sebagai seorang arkitek tadi tidak boleh diwariskan pada anak ataupun isteri saya. Sebab itulah waktu tu saya start cari apa bisnes yang boleh sustain walaupun saya dah meninggal, boleh bagi
income kepada anak dan juga isteri saya. Sebab itulah bila saya jumpa peluang ni, okay, saya buat betul-betul. So saya akan kongsikan sedikit maklumat tentang Tuan Wah lah pada malam ni. Okay, so apa itu Tuan Wah? Tuan Wah adalah satu program di bawah company Tone Group. Okay. Tone Group ni dia dah ditubuhkan daripada 2009 lagi. Jadi dia adalah satu program referral yang menyediakan kita satu platform pendapatan pasif yang menggunakan produk keperluan, iaitu jantung telefon. Ini yang saya cerita tadi, produk keperluan. Dalam kita nak pilih satu bisnes, kena ada satu, kita pilihlah satu produk keperluan, iaitu jantung telefon ataupun lebih dikenali sebagai SIM card. Jadi SIM card ni fungsi dia sama saja macam SIM card lain. Okay, boleh buat call, SMS. Beza dia adalah satu SIM card yang ada kelebihan yang unik. Di mana saya akan kongsi sekejap lagi lah. Dia boleh dapat pendapatan setiap bulan tanpa henti. Walaupun kita dah berhenti buat bisnes ni, pendapatan yang kita akan dapat tu akan dapat berterusan tanpa henti. Sebab apa? Saya akan share sekejap lagi. Okay, so saya nak cerita dulu potensi Tuan Wah. Okay, daripada data yang telah pun dibuat daripada Januari 2021, total population ataupun penduduk dekat Malaysia ada 32.57 juta. Okay, tetapi pengguna mobile user, pengguna telefon ada hampir 40 juta orang. Sebab apa ramai pengguna telefon ni? Sebab ada orang dia pakai 2 phone. Okay, ada orang pakai 1 phone. Ada orang mungkin ada pakai 3 phone. Sebab tu total mobile user hampir 40 juta. Melebihi kadar jumlah penduduk itu sendiri. So kebanyakan percentage of user accessing internet adalah menggunakan telefon sebanyak 96.7%. Maksudnya kebanyakan orang sekarang menggunakan internet, menggunakan phone. Sebab itu saya kata itu potensi dia sangat besar lah. Potensi sangat besar sebab kebanyakan orang nak akses internet memang menggunakan phone, dan itu adalah satu keperluan yang sangat nyata. Phone ni satu keperluan yang sangat nyata. Sebab tu saya kata pentingnya kita nak buat satu bisnes yang kita sendiri guna pakai produk tersebut. Jadi phone tak dinafikan, memang semua orang pakai. Kalau kita tengok sekeliling kita sekalipun, kita boleh tengok daripada usia yang kecil sampailah usia yang dewasa, semua pakai phone. So itulah potensi Tuan Wah. Sebenarnya yang orang mungkin ramai lagi tak nampak potensi ni. So saya kongsikan sikit info asas dia adalah SIM card prepaid. Okay, dia boleh buat call, SMS, internet. Coverage dia adalah 4G+, top up dia top up Digi. Okay, saya dekat Tuan Wah dia bekerjasama dengan Digi. And then boleh kekalkan nombor lama. Blacklist pun boleh apply. Okay, dia tak ada charge tersembunyi. Ini yang menarik. Ini antara benda yang tertarik saya lah. Okay, menarik hati saya sebab dia tak ada charge tersembunyi. Sebab dulu saya pakai satu telco tu, dia banyak charge yang tersembunyi. Bila dah kena bayar bil tu tiba-tiba melebihi kadar yang saya sepatutnya bayar. And then dia tak ada kontrak. Jadi ada 10 kelebihan. Dia boleh kekalkan nombor lama. Macam saya sendiri dulu pun saya pakai yang sebelum ni, saya kekalkan nombor ke dalam Tuan Wah. Data dia sangat berbaloi. Okay. Ada panggilan tanpa had. Okay. And then the line 4G plus, dia lebih laju daripada 4G biasa. Okay. And then data dia boleh carry forward. Kalau contoh tak habis guna data pada bulan ni, dia akan carry forward ke bulan yang seterusnya. Okay. And then kelebihan yang keenam ni adalah kelebihan yang pada saya sangat menarik. Dia ada khairat kematian sehingga 1,000. So khairat kematian ni pada saya dia sangat unik. Maksudnya kalau kita meninggal sebagai pengguna SIM card Tuan Wah, kalau kita meninggal dunia, waris kita boleh dapat khairat kematian sebanyak 1,000. So ini adalah satu kelebihan yang jarang lah kita jumpa dekat SIM card lain. Okay. And then kemudahan jual top up menggunakan apps. Okay. Dan kelebihan yang ke-8, 9 dan 10 ni lebih kepada untuk ahli yang dah menjadi ejen lah. Maksudnya kalau peluang, nombor 8 ni peluang bercuti luar negara. Macam saya sendiri, waktu awal 2020 saya pergi bercuti ke Guangzhou. Okay, dan saya juga yang telah mendapat package percutian, bukan percutian, package umrah. Saya sendiri pun dapat. Sebab tu malam ni saya kongsi benda ni. Saya diberi peluang oleh pihak SQ untuk berkongsi tentang kelebihan SIM card ni lah. And then
Yang nombor 9, boleh jana pendapatan yang berterusan. Itu yang saya cerita tadi lah, pendapatan pasif. And then dia boleh diwariskan. Income yang kita dapat ni boleh diwariskan. Itu yang menarik hati saya untuk buat bisnes ni. Ada banyak bisnes dekat luar sana sebenarnya. Tapi kenapa saya pilih bisnes ni? Sebab income dia berterusan. Walaupun saya berhenti buat, walaupun saya buat santai-santai, okay, tetapi income tu tetap akan masuk setiap bulan. Sebab saya bekerja. Status saya masih lagi bekerja. Tetapi walaupun saya buat santai-santai, kalau contoh waktu saya busy di office, saya tak sempat nak daftarkan ahli, maka income tu tetap akan masuk. Kadar yang sama, 20,000 tu tetap akan masuk setiap bulan. So itu yang menarik lah. And then dia boleh diwariskan. Okay? Itu 10 kelebihan. Tapi ada orang tanya, okay? Ada orang tanya tentang unlimited data. Kenapa Tuan Wow tak beri unlimited data? Kenapa semua orang seronok dengan unlimited data? Adakah mereka pasti ke sebenarnya dapat unlimited data? Sebenarnya kalau ikutkan yang dikeluarkan, notis yang dikeluarkan oleh SKMM, okay, Kementerian Komunikasi dah keluarkan, okay, mengarahkan supaya telco-telco lain ni tidak menggunakan promosi dan pengiklanan yang mengelirukan pengguna. Sebab sebenarnya walaupun telco lain yang memberi apa orang kata iklan tentang unlimited data, sebenarnya dia ada fair usage policy, iaitu FUP, yang syarat yang tersembunyi, yang ahli yang mendaftar tu, pengguna, mereka tak tahu tentang syarat-syarat tu. So dia mengelirukan pengguna lah. Sebenarnya unlimited tu sebenarnya dia ada had juga. Okay, dia ada had sebenarnya. Okay, itu yang ramai orang tak tahu. Okay, dan seterusnya kalau ikutkan data yang saya dapatkan ni, rata-rata rakyat Malaysia hanya guna 25.7 gig saja sebulan. Ini daripada website OpenSignal lah. Okay. So itu data yang saya dapat. Tak semua orang sebenarnya tahu tentang benda ni. Unlimited data tu betul ke unlimited data? Adakah dia sekadar iklan semata-mata? Jadi untuk malam ni juga saya nak kongsi kenapa perlu buat Tuan Wow. Macam saya sendiri, kenapa saya buat Tuan Wow? Walaupun saya masih bekerja, saya dah bekerja, kenapa saya buat Tuan Wow ni juga sebagai salah satu part time saya. Okay, jadi ada 4 sebab kenapa saya memilih Tuan Wow, ataupun kenapa kita perlu buat Tuan Wow ni. Ada 4 sebab. Satu adalah modal dia rendah. Yang kedua adalah sebab dia produk keperluan. Okay, dan yang ketiga pendapatan pasif, dan yang seterusnya adalah pendapatan boleh diwariskan. Jadi saya ceritakan sikit modal rendah. Modal dengan serendah RM20 saja boleh kita jadi pengguna SIM kad Tuan Wow. Dan secara automatik, walaupun kita jadi pengguna saja, okay, kita automatik dapat ID. Jadi kita dapat nombor ID tu, sebenarnya kita dah boleh jadi ejen. So serendah RM20 saja kita dah boleh jadi ahli, dan kita dah boleh start mula bina pendapatan sebenarnya. Okay. Saya rasa jarang nak kita jumpa satu bisnes yang bermodalkan serendah ini untuk kita buat pendapatan. Jadi yang kedua adalah dia adalah produk keperluan. Ini yang saya cerita tadi. Bisnes ini tidak bermusim. Walaupun apa pun yang terjadi, produk kita akan terus orang guna. Orang tetap akan guna telefon. Apa yang berlaku, pandemik ke, banjir ke, berlaku hujan lebat ke, tetap orang akan guna telefon sebab dia adalah satu produk keperluan. Sebab tu penting. Tak semua bisnes ataupun part-time di luar sana yang menyediakan kita satu produk keperluan. Dia tak bermusim. Okay, musim pandemik pun, bisnes down pun, orang tetap akan guna telekomunikasi untuk perhubungan. Sebab dia adalah satu benda yang keperluan, satu benda yang sangat penting untuk kita guna. Sebab tu special dengan bisnes ni, sebab dia adalah produk keperluan. Yang seterusnya adalah macam saya kongsikan tadi, saya suka ulang benda ni, pendapatan pasif ni. Dalam bisnes ni, kita hanya perlu buat kerja sekali. Lepas tu kita akan dapat untung tu berkali-kali. Sebab apa? Contoh macam saya sendiri, saya daftarkan mak ayah saya guna SIM kad Tuan Wow. Setiap kali mak saya top up, ayah saya top up, saya daftar dia sekali je. So setiap bulan mak dan ayah saya top up, setiap bulan saya akan terima pendapatan. Dan pendapatan tu akan dapat berterusan selagi mereka guna SIM kad tu. Dia akan dapat berterusan. Walaupun saya dah berhenti buat bisnes Tuan Wow,
income tu tetap akan masuk sebab manusia akan terus menggunakan telefon. Selagi manusia terus guna telefon, selagi tu kita akan dapat pendapatan tu. Sebab tu kata buat kerja sekali, untung tu berkali-kali. And then yang menarik lagi, pendapatan tu boleh waris. Okay, ini yang paling menarik lah. Walaupun kita sudah tiada nanti, pendapatan tu boleh waris pada ahli keluarga. Contoh, kalau kita dah ada komisen RM5,000, ditakdirkan meninggal dunia, RM5,000 tu boleh waris pada ahli keluarga pula. Dan ahli keluarga yang contohlah isteri kita yang dapat RM5,000 tu. Isteri kita bukan dapat satu kali, dia akan dapat setiap bulan, dia akan dapat RM5,000 tu. Okey, hasil usaha kita yang kita usahakan waktu kita hidup. Okey, income yang kita dapat tu, income tu akan dapat berterusan. So isteri kita akan dapat, walaupun kita dah meninggal, isteri kita tetap akan dapat RM5,000 setiap bulan. Terpulanglah kita nak letak nama waris isteri ke, kita nak letak nama waris anak kita ke, maka itu terpulang pada masing-masing. Sebab tu bila kita register SIM kad Tuan Wak, dia perlukan nama waris. Okay? Itu yang menariknya. Sebab maksudnya apa yang kita usahakan waktu kita hidup ni, dia berterusan, amalan tu berterusan. Kita seolah-olah bagi, even kita dah meninggal, nafkah kita pada isteri tetap akan berterusan bagi. Walaupun kita dah meninggal. Pada saya itu benda-benda yang sangat unik lah. Yang saya tak jumpa lagi benda ni dekat bisnes lain. Okay, so saya nak kongsikan sikit tentang teknik duplikasi, bagaimana kita nak dapatkan income tu berganda. Okay, jadi teknik dia sangat mudah, the power of 5, iaitu duplikasi 5. Kalau contoh kita gunakan duplikasi 5 ni, and then kita daftarkan 5 orang ahli contohnya. Okay, kita daftarkan 5 orang ahli, dan kita pastikan kita bantu 5 orang yang kita daftarkan tu untuk daftarkan lagi 5 orang. Maka terhasillah pada, maksudnya yang direct kita tu adalah 5 orang ahli. Manakala pada tier yang kedua ataupun lapisan yang kedua, kita bantu mereka untuk dapatkan lagi 5 orang ahli, maka akan terhasilnya 25 orang untuk lapisan yang kedua. Kalau kita gunakan konsep yang sama juga, okay, pada lapisan ketiga boleh terhasilnya 125 orang. So dengan cara tu, jika kita top up, contoh kita top up 60, kumpulan yang kita daftarkan tu top up 70, kita boleh dapat income sehingga 525. Okay, katakanlah, okay, ahli yang kita daftarkan tu semua top up 60, kita boleh dapat income sehingga RM1,050. So kita akan dapat setiap bulan lah. Maksudnya kita akan dapat setiap bulan. Walaupun kita dah berhenti buat sekalipun, okay, selagi mana orang ni guna SIM kad yang kita beri ni, maka income RM1,050 tu tetap akan masuk setiap bulan. Ini kalau contoh kita nak buat kerja yang sikit, kita tak nak buat kerja banyak, kita just nak daftarkan 5 orang ahli saja. Okay, jadi saya tunjuk contoh kalau kita nak dapat income yang lebih besar lagi. So kita buat duplikasi 10. Maksudnya kita daftarkan 10 orang ahli, dan 10 orang ahli itu pun buat kerja yang sama macam yang kita buat. Okay, dan 10, terhasilnya 100 pada lapisan kedua, dan mereka pun buat benda yang sama, the power of 10. Okay, jadi bila contoh ahli tu yang kita daftarkan tu top up 30, kita boleh dapat sehingga RM4,000. Kalau semua ahli tu top up 60, kita boleh dapat sehingga RM8,040. Jadi inilah hasil yang saya dah dapat setelah saya start daripada 2018 sehinggalah sekarang. Okay, saya buat secara santai-santai je sebab saya masih bekerja. Itu yang saya nak bagi tahu sekarang ni. Saya walaupun saya bekerja, saya boleh buat benda ni, dan insya-Allah orang yang belum daftar lagi, mereka pun boleh buat lebih baik daripada saya. Sebab apa? Sebab saya tak ada pengalaman dalam berniaga. Apa yang saya buat adalah saya just kongsikan, ini kelebihan SIM kad ni. Kalau nak guna, alhamdulillah. Tak nak guna pun tak apa, saya just kongsi. Okay, mungkin bila saya kongsi hari ni, mungkin dia tak nak join hari ni. Mungkin dia akan selepas 2-3 bulan dia akan contact saya balik. Yang penting kita kongsi je kelebihan SIM kad. Dan itu yang selepas 3 tahun saya buat, alhamdulillah saya dapat sehingga RM20,000 sebulan. Okay, so ini testimoni sahabat-sahabat saya. Okay, yang first kali saya nak kongsi iaitu Fathi Syauqi. Saya baru saja jumpa dia 2 hari lepas. Saya ada jumpa, buat perjumpaan di Putrajaya. Saya jumpa dengan Fathi ni, umur baru 23 tahun, dah pun jana pendapatan sehingga RM5,000 sebulan. Setiap bulan dia dapat RM5,000. 23 tahun. Saya rasa waktu saya 23 tahun, saya masih lagi tengah belajar lagi. Dia dah dapat income RM5,000 sebulan. So, yang kedua, Amirah Hanim.
sahabat saya jumpa waktu pergi ke Guangzhou, percutian yang ditaja oleh pihak company Tuan Wow sendiri. Okay, saya jumpa dia dekat sana, income dia 6,000 sebulan, suri rumah. Dan yang ketiga, Puan Marcelina, umur 30 tahun, orang Indonesia. So, orang Indonesia pun nampak peluang ni. Orang Indonesia pun nampak peluang. So, sayang kalau orang rakyat Malaysia sendiri tak nampak peluang ni sebaiknya. Sebab benda ni adalah satu bisnes yang sangat mudah. Okay, produk keperluan. Semua orang guna telefon. So, Puan Marcelina ni nampak peluang ni dan income dia dalam Tuan Wow adalah RM3,000 sebulan. Yang saya paling kagum sekali dengan Tuan Ilham OKU. Okay, nama Facebook dia Ilham OKU. And then masih muda lagi, 23 tahun. Dia lumpuh daripada paras pinggang ke bawah. Okay, so dia pun boleh dapat sehingga income RM4,000 sebulan. So saya rasa malu lah. Saya sendiri pun rasa malu dengan sahabat saya ni. Dengan keadaan macam ni pun boleh dapat income yang pada saya sangat-sangat dia ni sangat-sangat jadi inspirasi lah untuk kami semua. So boleh dapat RM4,000 sebulan, dia buat online. Okay, kebanyakan yang cara apa yang dia buat adalah secara online sahaja. Okay, InsyaAllah pada akhir sesi ni saya akan kongsikan sedikit tips macam mana cara untuk kita buat bisnes secara online. And then Tuan Yazid, seorang pegawai polis. Pegawai polis pun buat benda ni. Okay, income RM10,000 sebulan, orang Sabah. And then Abdul Halim pun saya baru jumpa 2 hari lepas, student UUM, sekarang tengah praktikal. Income dia RM14,000 sebulan. Sebulan ni, saya bukan cerita setahun, sebulan. Setiap bulan dia dapat. Okay. Sebelum ni saya tak percaya, saya sendiri pun tak percaya ada student boleh dapat income yang macam ni. Tapi bila saya sendiri involve dengan benda ni, dan Alhamdulillah selepas 3 tahun income saya RM20,000 sebulan. Ini gambar saya waktu saya pergi ke Guangzhou lah, ke China pada tahun 2020, awal 2020. Sebelum berlandanya COVID. Alhamdulillah kami semua pergi balik dengan selamat. And then Hafiz Arif ni adalah tak dinafikan memang orang yang sangat hebat. Dia buat full time dalam Tuan Wow. Okay. Income dia adalah RM130,000 sebulan. RM130,000 tu sebulan. Ni bukan income setahun, ni sebulan. Ini pun saya baru saya jumpa dengan dia. Lepas tu saya mula-mula start dulu, income dia dalam RM25,000 ke RM30,000. Lepas tu saya mula-mula start dulu. Waktu income saya kosong. Sekarang bila income saya dah RM20,000, income dia pun dah RM130,000. So dia dah tinggal jauh lah. So ini adalah salah seorang sahabat saya juga, Hafiz Arif. So itu saja penerangan daripada saya. Okay, saya just nak kongsi sedikit tips lah untuk malam ni. Okay, siapa yang masih lagi bersama saya malam ni, saya nak kongsi sedikit tips bagaimana untuk kita bina personal branding dan macam mana untuk kita buat free course marketing. Saya akan bagi secara roughly lah. Okay, dalam kita nak bina, nak buat bisnes secara online, tak kisah, ni sebenarnya ilmu yang saya nak share ni, tak kisah nak buat bisnes apa pun dekat luar sana. Bisnes, nak buat bisnes penapis air ke, bisnes produk kesihatan ke, bisnes produk produk kecantikan ke, tak kisah, semua benda boleh pakai ilmu yang sama. Dan ilmu ni lah yang saya boleh dapat income yang saya dapat hari ni. Okay, teknik personal branding dan free course marketing. Ilmu yang saya nak share ni adalah ilmu yang percuma, boleh guna pakai untuk apa-apa bisnes. Jadi first kali, apa yang saya nak kongsi adalah dalam kita nak bina personal branding, kalau kita nak buat bisnes secara online, first kali yang kita kena tahu adalah dari segi profile picture kita. Kalau kita nak buat bisnes, kita nak bina personal branding, kita kena letak gambar kita sendiri lah. Kita letak gambar kita sendiri kat Facebook. Mungkin siapa yang belum join, belum lagi follow FB saya, boleh follow FB saya, ada dekat bawah tu, Instagram dan juga TikTok saya. And then kita kena guna gambar kita sendiri. Sebab ramai kesilapan yang orang buat, dia letak gambar produk dekat Facebook dia. Dia letak gambar letak gambar kucing dekat Facebook dia. Dia letak gambar bunga dekat Facebook dia. Jadi itu kesilapan yang orang buat. Itu dah satu benda yang kita perlu ubah dalam kita nak buat bisnes secara online. Okay, first kali ialah cara kita setting kita punya profile picture lah. Okay, sebab benda tu bila kita bina personal branding, kita nak jual apa sekalipun insya-Allah tak ada masalah. Okay, so first kali adalah kita punya branding lah, kita punya profile picture tu untuk kita cipta personal branding.
Okay. So 4 tips saya nak share. Yang tadi saya cerita pasal personal branding. Kena ada gambar yang jelas, gambar yang cantik. Okay. Kita jangan malu kalau kita nak menjual dekat Facebook. Kita jangan malu. Okay. Kalau boleh kita gunakan copywriting yang menyentuh emosi. Macam mana kita nak tahu copywriting itu menyentuh emosi? Kita sendiri baca dulu. Okay. Kita baca dulu apa yang kita tulis. Adakah dia menyentuh emosi kita? Okay. Kita jangan terlalu fokus nak menjual. Dalam ramai yang kesilapan orang buat, bila dia post dekat Facebook ataupun dekat Instagram, dia terlalu fokus nak menjual. Dia terlalu banyak cerita tentang produk dia semata-mata. Sedangkan orang bila nak tengok Facebook, dia nak tengok kita punya life, kita punya lifestyle, kita punya activity. Jadi benda tu yang kita nak kena buat untuk kita cipta branding. Bila orang dah start suka tengok kita, suka tengok apa yang kita share dekat Facebook, barulah kita start menjual. Jadi kita tak boleh terlalu menjual semata-mata. Sama juga konsep kalau kita tengok TV contoh. Kita tengok TV, kita tengok drama lah. Okay? Bila kita tengok satu-satu drama ataupun movie, kita nak tengok movie tu. Kita tak nak tengok iklan dalam dalam rancangan TV tu. So iklan tu datang in between. Iklan tu datang di antara movie-movie tu. Sama juga macam Facebook. Okay, kita buat iklan, kita just kongsi apa yang kita buat dalam aktiviti kita, and then kita selitlah iklan kita tentang produk yang kita buat. Okay, jadi kita kena konsisten buat. Setiap hari kita buat posting. Okay, kalau kita nak buat iklan untuk produk, kita boleh guna FB group, okay, ataupun marketplace. Itu tempat medium yang kita nak menjual. Dekat FB kita personal, kita banyakkan kongsi apa aktiviti kita. Okay. So benda tips ni sangat penting lah. Apa-apa bisnes pun kena guna pakai tips ni. Okay. Dan kalau boleh kita gunakan semua yang ada. Kalau kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita dah ada WhatsApp, semua tu dah connected sebenarnya sebab dia ada di bawah satu company. Okay. So bila kita buat status WhatsApp, dia keluar dekat story FB. Bila kita buat story dekat IG, dia keluar juga dekat Facebook. So benda tu sebaiknya kita gunakan semua medium yang ada sebab dalam kita nak buat online, kita kena simpan database tu. Okay, sebab database tu sangat penting. Bila kita buat online, bila orang start contact kita saling save nombor masing-masing, so kita boleh follow up. So benda tu kita gunakan semua. FB kita guna, Instagram kita guna, WhatsApp kita gunakan semua. Dan yang terakhir sekali adalah pantau. So pantau diri. Dalam kita nak buat satu-satu bisnes ni secara online, bila kita buat bisnes, kita tak ada orang yang pantau diri kita. Kita tak ada bos. So kitalah bos untuk diri kita sendiri. Kita kena pantau diri kita. Kita buat jadual, kita buat checklist. Kita bangun pagi, kita start buat checklist. Apa yang aku nak buat hari ni? Aku dah buat iklan ke belum hari ni? Jadi itu yang ramai orang yang tak buat. Dia tak pantau diri dia. Bila dia nak buat bisnes, dia tak pantau diri dia, dia jadi hilang fokus. Jadi kena pantau diri supaya kita boleh bina disiplin dalam diri. Bila kita dah start bina disiplin, kita akan mula konsisten. Okay, so itu 4 tips lah saya nak kongsi kalau kita nak berniaga secara online, okay, secara ni lah, media sosial. Okay, so itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay. Ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Mungkin boleh tak kalau saya nak bagi peluang dekat salah seorang sahabat saya, Sifu Baiti. Mungkin boleh sharing sedikit. Ada ke dalam talian? Ada Sifu. Sifu Sifu Baiti bagi sedikit feedback lah selepas dah terjebak dengan bisnes Tanawar. Apa pentingnya? Kenapa kena buat? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, sebelum tu saya perkenalkanlah diri, nama diberi Nur Baiti binti Hussein. Okey, boleh kenal ataupun panggil saya Baiti. Okey, sebelum tu saya nak ulas sikit berkenaan dengan penerangan yang Sifu Hazim terangkan tadi tu. Sebenarnya selama ni macam saya hanya mengenal active income. Sebab apa? Saya bekerja di dalam
bidang yang gajinya adalah active income. Okay, dan apabila saya kenal bisnes SIM card Tong Wow ni, barulah saya tahu apa dia nikmatnya passive income tu. Okay, dan sebenarnya bila si Puh Hazim terangkan tadi jenis-jenis income tadi tu, kita ada active income, kita ada hustle income dan kita ada passive income. Jadi sebenarnya kita ada pilihan income yang kita nak pilih. Okay, kita yang tentukan income kita nak pilih income apa. Okay, ya sekarang macam saya juga seperti si Puh Hazim dan mungkin ada rakan-rakan yang lain dalam ni juga masih lagi menerima gaji active income, tetapi dalam masa yang sama kita tetap juga memilih untuk membuat passive income. Okay, tujuannya tak lain tak bukan sebab untuk jaminan masa depan lah, jaminan masa depan yang lebih terurus dan terarah, bukan untuk kita semata tetapi untuk diwariskan. Itu yang penting. Okay, sedikit perkongsian daripada saya sendiri. Okey, macam saya penjawat awam, mungkin ada di kalangan rakan kita dalam ni juga penjawat awam. Okey, sebenarnya betul penjawat awam ni mana yang bekerja tetap, jawatannya tetap, mungkin akan dibayar pencen. Okey, tetapi semua saya nak terangkan pencen tersebut ya betul boleh diwariskan kepada suami dan anak-anak. Tetapi ada tempoh-tempoh yang tertentu yang kerajaan tetapkan. Tetapi tidak di dalam bisnes Tong Wow. Contoh kalau pencen, katalah saya meninggal dunia, ya boleh, suami boleh wariskan. Ataupun suami juga dah meninggal dunia, pencen saya tu ataupun gaji saya boleh diwariskan kepada anak. Tetapi sampai tempoh umur yang tertentu. Tetapi tidak di dalam SIM card Tong Wow ni. Dalam pendapatan yang kita terima di dalam bisnes Tong Wow ni, tidak ada menentukan had umur. Selagi mana SIM card tersebut aktif, selagi itulah syarikat akan bayar pendapatan pasif terus ke akaun bank kita. Itu yang paling best lah bagi saya. Kalau yang mana pernah merasakan pendapatan aktif tu tiba-tiba terhenti, maka mereka perlu ada passive income. Macam saya pernah ada pengalaman di mana suami saya kerja swasta, bila dia MC jatuh sakit dan melebihi yang ditetapkan, cuti sakit yang melebihi yang ditetapkan, jadi pihak syarikat company tak bayar dah gaji. Jadi saya dah merasa, dah melalui keperitan tu lah. Jadi sebab tu saya memilih untuk buat SIM card Tong Wow ni. Jadi kita tujuannya bukan untuk semata-mata jual SIM card, tetapi sebenarnya kita nak kejar passive income yang ada dalam SIM card Tong Wow ni semua. Terima kasih kepada supervisor kita atas perkongsian. Mungkin ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ataupun ada yang nak bagi pandangan. Tuan Nik Zamri kita, macam ada benda yang nak share dengan kita, ataupun ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, kita serah pada Nik dulu. Boleh unmute, kalau siapa-siapa nak tanya soalan boleh unmute. Nik tak ada. SC Reza kita tak ada. So kalau tak ada soalan, saya nak tambah sikit lagi lah. So sebenarnya kalau dalam kita nak berjaya ni sebenarnya, saya bukan pakar motivasi, tapi apa yang saya nak bagi tahu, kalau kita nak dapatkan satu-satu hasil tu, kita kena wajib ada tindakan. Kalau kita tindakan kita hari ni akan menentukan kita siapa 5 tahun lagi. Kalau hari ni kita tak bertindak, hari ni kita tak buat apa-apa, kita tak buat apa-apa tindakan hari ni, kita akan masih lagi orang yang sama pada 5 tahun akan datang. So kita perlu buat tindakan hari ni untuk kita pastikan kita adalah orang yang berbeza pada 5 tahun akan datang nanti. Sebab saya sendiri, bila saya dah memilih untuk mendaftar SIM card Tong Wow pada 3 tahun lepas atau 4 tahun lepas, dia dah banyak ubah hidup saya. Saya sendiri tak pernah terfikir untuk ada income 20,000 sebulan daripada Tong Wow. Tak pernah terfikir. Tapi bila saya dah buat keputusan, saya nak daftar SIM card Tong Wow, saya tengok orang lain boleh berjaya,
maka saya buat keputusan untuk daftar dan alhamdulillah selepas 3 tahun saya dah dapat hasil. Sebab apa? Sebab saya dah buat keputusan pada 3 tahun lepas. Jadi sebab tu saya nak tekankan benda ni, siapa yang dah daftar teruskan buat. Okey, siapa yang belum lagi terus jangan tangguh-tangguh lagi. Okey, buat sekarang, buat keputusan sekarang. Sebab nak mulakan bisnes ni modal dia rendah. Okey, ada yang bergantung pada masing-masing lah. Ada yang close dengan light, kalau light serendah RM20 ke bawah saja. So bergantung pada leader masing-masing lah. Siapa yang nak daftar, okey, siapa yang nak daftar sila contact dengan orang yang invite pada sesi ni. Okey, kalau siapa yang saya invite boleh WhatsApp saya. Kalau orang lain yang di-invite oleh orang lain tu sila WhatsApp dengan orang yang invite tu. Okey, sila WhatsApp dengan orang yang invite. Okey, untuk daftar sila WhatsApp dengan orang yang invite anda ke dalam sesi ni lah. Okey. So satu lagi saya nak ingatkan, okay, siapa yang daftar malam ni sebelum pukul 12.30 sebelum pukul 12.30 malam ni HQ ada bagi ganjaran. Okay, dia akan bagi kita satu ganjaran yang pada saya cukup besar. Okay, so ambil peluang untuk daftar malam ni sebelum pukul 12.30 malam. Okay, WhatsApp dengan orang yang invite ke dalam sesi ni lah. Okay, and then untuk hari Jumaat ni juga saya nak ingatkan, untuk hari Jumaat ni HQ akan buat satu sesi santai bersama Sifu. Okey, bersama Sifu akan ada Merdeka Rama. Okay, sesi santai tu kita akan buat juga untuk memberi hadiah siapa-siapa yang bertuah untuk dapat Lenovo dan juga Asus. Jadi untuk hari Jumaat ni boleh follow FB Tonwa. Okey, Tonwa HQ, buka je dekat FB tu, cari Tonwa HQ. So dekat situ boleh see first lah FB, sebab dekat situ HQ akan update apa aktiviti yang terkini. So itu saja daripada saya. Siapa yang belum lagi daftar pendaftaran boleh tengok dekat bahagian chat untuk daftar kehadiran, sebab bila daftar kehadiran tu ada kemungkinan akan dapat hadiah lah daripada HQ. So kena daftar kehadiran masing-masing siapa yang belum daftar lagi. Alright, so itu saja daripada saya.